yang menjadi hukum hakam dalam bab ibadah ataupun bab fiqah. Di dalam perbincangan kita sebelum ini, sebenarnya kita telah pun masuk kepada bab solat, iaitu perbincangan utama kita dalam bab solat ini semestinya berkaitan dengan rukun solat. Kita dah habis bincang dah sebenarnya, tapi memandangkan kita ada adik-adik yang baru datang ni, alhamdulillah, sebelum ni tak nampak muka ni. Jadi saya harap adik-adik ni terus ada nanti lepas ni boleh, insya-Allah. Cuma nampak dekat belakang tu kan, kalau dapat depan sikit ni boleh. Depan je sikit tak apa. Tak ada orang makan pun. Duduk depan sikit. Nanti minggu depan kalau datang, saya bagi hadiah. Siapa dapat jawab soalan, saya bagi hadiah. Boleh? Nanti ajak lagi kawan-kawan. Ramai-ramai datang. Ramai datang kan? Duduk dapat jauh jarak sikit. Penjarakan sosial. Okay, nampak? Inilah tuan-tuan penyeri rumah Allah Subhanahu Wa Taala kanak-kanak. Kita ni pun penyeri juga tuan-tuan. Janganlah tuan-tuan rasa bukan penyeri pula. Kita juga penyeri, tapi penambah bila anak-anak muda datang masjid, maka cerah masa depan masyarakat. Tu je yang kita nak nampak tu. Kalau dia malas datang masjid, maka keadaan masyarakat tu tahu macam mana. Dia nak minat motor ke, nak minat apa ke, terpulang. Tapi yang penting dia nak solat, nak datang masjid tu. Tu yang paling utama tu. Jadi adik-adik yang datang ni kan, masya-Allah, semua yang handsome belakang ni kan. Insya-Allah ni pewaris kita ni, insya-Allah. Baik. Untuk berkaitan dengan solat ini, kita dah bincang rukun hari itu dah tuan-tuan, maka kita ringkaskan sahajalah. Adik-adik pun dah tahu dah, cuma kita buat ringkasan sedikit sahaja sebelum kita nak masuk kepada bab-bab yang seterusnya berkaitan dengan solat. Baik, di dalam kita nak melaksanakan solat, dia ada rukun dia. Bila tertinggal rukun, maka akan menjadikan solat kita tidak sah. Di dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun. Ini mazhab Syafi'i, kita bukan ambil mazhab yang lain. Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i ada 13 rukun. Tapi kadang-kadang orang susah nak faham ataupun susah nak hafal 13 rukun ni. Maka ada sebahagian ulama' dia meringkaskan dengan meletakkan bahagian 3 jenis rukun ni. 3 jenis tu apa? Yang pertama sekali adalah rukun hati. Maknanya solat ni kena pakai hati juga rupanya. Tak boleh tak pakai hati, kena pakai hati. Yang kedua nama dia fi'li, qawli nama dia. Qawli ni maksudnya percakapan ni. Kena pakai mulut. Bab solat ni ada rukun berkaitan dengan mulut. Dan yang ketiga ada rukun yang berkaitan dengan perbuatan yang melibatkan anggota tubuh fizikal di luar. Maka dia ada 3. Nama dia apa? Yang pertama tu hati, qalbi. Hati, qalbi. Yang kedua qawli. Tu jangan bezakan tu. Satu qalbi, yang kedua qawli. Dia pakai waw tu. Qawli tu qaul. Kata-kata percakapan. Dan yang ketiga adalah fi'li. Perbuatan. Sebenarnya fi'il ni pun orang Melayu pakai. Cuma dia cakap aku tak faham dengan fi'il kau ni. Fi'il tu kan. Namanya fi'il ni perbuatan. Itu maknanya dalam bahasa Arab, kita ambil juga dalam bahasa Melayu. Semuanya kalau kita himpunkan dia ada 13. Tapi kalau kita pecah mengikut dia punya 3 jenis ni, maka rukun hati dia ada 2 saja. Rukun hati ni dia ada 2. Kita bincang pertama. Yang pertama sekali adalah niat. Yang kedua adalah tertib. Niat, yang kedua adalah tertib. Tertib ni apa? Dia kena mengikut turutan. Nanti kita kena sebut juga turutan dia tu. Tapi yang pertama ni saya nak sebut tentang niat ni tadi ni. Untuk adik-adik ke, untuk tuan-tuan ke yang tak hafal bahasa Arab, tak ada masalah, jangan risau. Niat ini dia tempatnya pada hati, iaitu 5 benda je yang kita kena sebut. Untuk solat fardu 5 benda je. Sahaja aku solat fardu zuhur. 5 benda je kena sebut. Kalau maghrib, maghrib lah. Kalau isyak, isyak. Kalau subuh, subuh. Cuba adik-adik ulang. Sahaja aku solat fardu subuh.